menyatakan bahawa jihad yang paling besar itu ialah nafsu. Maka tuan-tuan, orang akan memberikan alasan, Ustaz, saya bukan tak nak berjihad, tapi saya nak berjihad lawan yang lebih besar lagi, nafsu yang ada dalam diri kita. Jadi tuan-tuan, kalau kita berhujah begitu, memang sampai kiamat pun kita tak akan berjihad. Maka sebab itu para ulama menyatakan bahawa tidak dinafikan kalam itu mungkin ada kebenarannya, tetapi kita kena faham maksud yang sebenar, iaitulah bukan dia menafikan jihad menentang musuh Allah itu, tetapi diingatkan supaya jangan lupa untuk kita juga beringat nafsu juga merupakan perkara yang mesti kita lawan. Itu maksudnya. Supaya tuan-tuan, kadang-kadang orang bertanya, Ustaz, saya bukan tak nak berjihad, bukan tak nak keluar menentang musuh Allah ni, tapi saya tak selesai lagi dalam bab nafsu. Memang tuan-tuan semua tak selesai lagi bab nafsu. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, bila disebut dalam perkara ini berjihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitulah apa sahaja kita kata perjuangan untuk nak meletakkan agama Allah di tempat yang tertinggi. Kemudian Nabi sebut lagi, hadirin dan hadirat sekalian, ibtigha'a mardhati. Mereka keluar daripada kampung halamannya menjadi seorang mujahid fi sabilillah, ibtigha'a mardhati, semata-mata mengharapkan keredaan Allah. Maknanya tuan-tuan sekalian, kalau sekalipun betul perjuangannya untuk meletakkan agama Allah di tempat yang tertinggi, tiba-tiba tuan-tuan ada masalah dari sudut ibtigha'a mardhati. Maknanya tuan-tuan mengharapkan, mencari keredaan Allah. Ini tuan-tuan, kita selalu diingatkan apabila kita sebagai hamba Allah, kita hidup di atas muka bumi ini, apa sahaja yang kita buat, pastikan Allah redha. Maknanya tuan-tuan, macam mana kita nak pastikan Allah redha? Iaitulah pastikan segala tindak tanduk kita, walaupun tuan-tuan kita berada di pihak yang benar, mestilah dalam ruang lingkup perkara yang dibenarkan oleh syarak. Sebagai contoh tuan-tuan, kita sebut kita ni berjuang pada jalan Allah, kita nak meletakkan kalimah Allah di tempat yang tertinggi. Tiba-tiba tuan-tuan kita ada masalah dari sudut mekanisme dia, dari sudut wasilah dia, dari sudut cara, sehingga kita mengabaikan persoalan halal dan haram sebagai contoh. Persoalan redha Allah, Allah redha apabila hamba-hambanya benar-benar menjaga batas-batas halal dan haram sebagai contoh. Dan inilah yang membezakan di antara satu sama yang lain. Pertamanya tuan-tuan sekalian, kalau kita bila sebut ibtigha'a mardhati, pertamanya ia berkenaan dengan persoalan niat. Maknanya tuan-tuan, niat kita itu ikhlas benar-benar kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Betul dah matlamat kita nak meletakkan agama Allah di tempat yang tertinggi, tapi mestilah benar-benar ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tuan-tuan sekalian, bila mana kita gagal dalam bab niat ini, dia boleh menyebabkan kita menjadi orang yang akan menyebab rugi, menyesal pada hari akhirat. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, pentingnya persoalan niat. Al-qasdu, niat ini penting. Penting tak pentingnya tuan-tuan, kita lihat bagaimana Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala telah meletakkan hadis yang pertama dalam kitab Matan Al-Arba'in, hadis 40 Imam An-Nawawi, iaitulah dalam bab an-niyat. Bahkan biasa kita dengar tuan-tuan sekalian, niat ini dia amat penting, sehingga kan dia dapat membezakan di antara ibadat dan juga adat. Maknanya tuan-tuan, penting yang kita nak jaga niat, sehingga kan tuan-tuan dia dapat bezakan di antara adat dan juga ibadat. Macam kita buat contoh mudah tuan-tuan, tiap-tiap hari kita mandi, tiap-tiap hari kita makan, tiap-tiap hari kita tidur. Itu benda yang kita buat tiap-tiap hari, jarang miss lah. Jadi tuan-tuan, dalam tiap-tiap hari kita buat itu, dia dapat membezakan di antara satu sama yang lain. Kalau tuan-tuan kita sekarang tidur sahaja tanpa kita niat, semoga tidur kita ini dapat merehatkan badan kita, supaya kita dapat mengabdikan diri kepada Allah, beribadat pada esok hari, maka insya-Allah tidur kita selama 5 jam, 6 jam, 7 jam itu dikira sebagai ibadat. Macam juga kita makan, minum.
Memang tuan-tuan insya-Allah kita baca doa. Tapi tuan-tuan kalau kita niat dengan maknanya tuan-tuan makan itu dapat menghasilkan tenaga supaya lebih mengabdikan diri kepada Allah, maka insya-Allah makan juga dapat dikira sebagai ibadah. Maka pentingnya tuan-tuan niat. Juga tuan-tuan walaupun pada zahirnya sama tetapi hakikatnya berbeza berdasarkan niat. Contoh tuan-tuan kita mari malam ni dalam majlis ini, kita tak boleh bagi jaminan tuan-tuan semua ni niatnya sama. Sama semua. Jadi tuan-tuan mungkin ada yang berbeza. Mungkin takdir Allah malam ni tiba-tiba rumah dia blackout. Intai-intai tengok cerah kat surau. Mari surau lah cerah sikit. Ni mari. Mungkin tuan-tuan ada dengan kita yang panas kat rumah, tak ada aircon. Mari surau lah sejuk sikit. Itu contoh. Jadi nak sebutnya tuan-tuan memang pada zahirnya sama, tetapi pada hakikatnya mungkin berbeza berdasarkan niat. Jadi nak sebutnya tuan-tuan sekalian, Nabi menegaskan persoalan ibtigha' mardati, mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Pernah berlaku tuan-tuan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita boleh rujuk dalam kitab Penawar Bagi Hati, susunan Tuan Guru Syekh Fahmi Zamzam, saya tak ingat hadis yang keberapa, cuma hadis ini daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tentang bagaimana apabila selesai peperangan. Bila tuan-tuan selesai peperangan, biasanya Nabi dan juga para sahabat dia akan cek siapa yang syahid, siapa yang cedera dan sebagainya. Maka tuan-tuan bila mana sahabat-sahabat tengok sahabatnya yang syahid, maka dia mendoakan, mana dia gembira. Dia berkata kurang lebih macam ni lah, kata bergembiralah kamu dengan syurga, syahid ialah Allah Subhanahu wa taala. Dia tuan-tuan seorang-seorang kata bergembiralah kamu dengan syahid dan sebagainya. Tiba-tiba tuan-tuan sekalian sampai satu jenazah. Bila sahabat sebut bergembiralah kamu kerana dipilih sebagai syuhada di medan jihad ini, tiba-tiba wahyu daripada Allah disampaikan kepada Rasulullah menafikan perkara tersebut. Mana Nabi menyatakan bahawa tidak bagi sahabat ini. Jadi tuan-tuan memang pada zahirnya kita kira semua sahabat tu syahid lah, gugur syahid. Itu tuan-tuan persoalan kita sebut syahid ini, kita kena ingat dia merupakan kita punya doa. Macam kita kata Syahid Imam Hasan Al-Banna, Syahid Ibrahim Libya, Syahid Said Qutb. Maka kita sebut Syahid itu, kita bukan beri jaminan confirm dia syahid, tidak. Cuma kita mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala pilih dia di kalangan syuhada dalam fisabilillah. Maka tuan-tuan sahabat ni bila dia kita kata mendoakan ataupun menyatakan kegembiraan kerana sahabat ini telah syahid di medan perang, tiba-tiba Nabi sebut tidak. Tidak tu bermaksud dia tidak mendapat fadilat syahid pada jalan Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dia mati dalam perang. Bila tuan-tuan disebut dalam hadis itu kerana dia ada masalah, antaranya persoalan mardatillah, dia mencari keredaan Allah. Hadirin sekalian, sekalipun kita turun tu di medan jihad bertempur dengan musuh Allah Subhanahu wa taala, tetapi jika sekiranya dia ada masalah dari sudut mardatillah, kita sebut tadi mardatillah, kita benar-benar memastikan segala perkara yang kita buat dalam usaha untuk kita bertempur dalam musuh Allah, bertempur dengan di medan jihad itu, kita kena pastikan dia tidak ada sangkut paut dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Jadi tuan-tuan secara umumnya dalam hadis itu menyatakan bahawa sahabat ini dia ada masalah dari sudut pakaian. Dan pakaian yang dipakai itu ada unsur-unsur yang diharamkan. Jadi tuan-tuan, maka dia terbatal. Maka sebab itu tuan-tuan sekalian, Nabi menyatakan bahawa inilah perkara yang kita mesti lihat dan kita mesti faham. Maknanya tuan-tuan memang kita tidak menafikan, kita mendoakan semoga dia itu syahid, tetapi hakikatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala lah yang menentukan segalanya. Maka saudara jemaah mudah-mudahan dirahmati Allah, hadis yang kita bacakan pada malam ini, Nabi nak cerita kepada kita kelebihan fadilat orang yang keluar berjuang pada jalan Allah,
yang hanya mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Rasulullah, jika perkara itu berlaku, maknanya tuan-tuan, kalau hamba Allah itu tak kira siapa dia keluar untuk berjihad pada jalan Allah semata-mata mengharapkan keredaan Allah, maka kata Nabi SAW, dhamantu lahu an urji'ahu in waja'tu bima asaba min ajrin aw ghanimatin. Maka kata Nabi SAW, apabila berlakunya hal itu, Allah akan memberikan dhamin. Dhamin ini makna jaminan. Allah akan berjanji, Allah akan berikan jaminan kepada orang tersebut. Maknanya kata sesiapa sahaja yang cukup syarat, maknanya dia keluar berjuang, berjihad pada jalan Allah hanya mengharapkan keredaan Allah, maka jika sekiranya kata Nabi SAW ditakdirkan oleh Allah, dia pulang semula ke rumah dia kembali semula. Contoh dalam jihad, dia kembali semula. Dan tentang pemulangannya itu kata Nabi SAW, bima asaba min ajrin aw ghanimatin. Nabi menyatakan bahawa pemulangannya itu berserta bersama-sama dengan ajrin, yakni kita sebut ganjaran pahala. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah, kalau kita nak perhatikan ganjaran pahala orang yang berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya kita boleh merujuk dalam satu firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Dalam ayat 261 surah Al-Baqarah, Allah menyatakan berkenaan dengan kelebihan orang yang menginfakkan hartanya pada jalan Allah. Dia tuan-tuan, bila mana Allah menyatakan bahawa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, perbandingan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya pada jalan Allah, seumpama kata Allah sebiji benih, kamathali habbatin, sebiji benih yang menghasilkan 7 tangkai, dan setiap tangkai itu menghasilkan 100 biji. Jadi tuan-tuan sekalian, maksudnya apa? Bagaimana ganjaran pahala yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada bab fi sabilillah, sama ada dia menginfakkan hartanya pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia menginfakkan masanya, menginfakkan tenaganya, bahkan nyawanya, dirinya pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah menyatakan bahawa Allah akan memberikan ganjaran sehingga 700 kali ganda. Maka bayangkan hadirin dan hadirat sekalian, bagaimana besarnya kelebihan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang yang berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kita sebut tadi lah, dia kena betulkan jalannya dan niatnya hanya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi sebut di pemulangannya itu berserta dengan ganjaran pahala yang berlipat kali ganda. Dan ganjaran pahala kebaikan ini tuan-tuan sekalian, dia amat penting dalam usaha untuk kita mencari bekalan. Kita sedia maklum tuan-tuan sekalian, Nabi SAW menyatakan bahawa kita hidup di dunia ini sebagaimana seorang orang musafir yang berhenti seketika untuk nak kita sambung perjalanan hidup kita di hari akhirat. Jadi tuan-tuan, untuk apa kita nak berhenti sekejap? Untuk kita nak cari bekalan. Maka tuan-tuan, bekalan itu antara lain dengan ajrin, dengan ganjaran pahala. Betul tuan-tuan, kita tidak menafikan bukan semata-mata pahala untuk kita mendapat syurga Allah. Maknanya tuan-tuan, kita tidak boleh mendabik dada sebab syurga ni kita dapat masuk syurga sebab apa? Sebab amalan kita tidak. Tetapi tuan-tuan, benda ni antara kita kata, istilahnya kita kata kriteria ataupun syarat-syarat penting, perkara yang asas untuk kita nak mendapat syurga.
Selain tuan-tuan yang lebih utama, persoalan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, pertama sekali Nabi sebut kepada kita, apabila dia pulang, maka dia pulang itu dengan ganjaran pahala au ghanimatin, ataupun harta rampasan perang. Maknanya tuan-tuan sekalian, jika dia pulang semula dan diizinkan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dapatlah harta. Jadi tuan-tuan, dia bukan niat nak dapat harta, tapi dia niat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berikan dunia kepada dia. Jadi sebab itu tuan-tuan, apa jua hidup kita di dunia ini, ulama mengingatkan kepada kita, jagalah niat, semoga senantiasa kita mengejar akhirat. Bila tuan-tuan kita kejar akhirat, tuan-tuan sekalian, insya-Allah dunia akan datang kepada kita. Kita yakin dan percaya. Sebaliknya, orang yang kejar dunia, maka dunia pun tak dapat, akhirat akan datang nanti. Maka sebab itu tuan-tuan sekalian, yang pertama Nabi sebut, jika sekiranya dia pulang semula ke rumahnya, maka permulaannya itu dengan ajrin au ghanimatin, ataupun harta rampasan perang. Itu yang pertama. Seterusnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa in qadattuhu an aghfira lahu wa arhamahu wa udkhilahul jannah. Jadi tuan-tuan sekalian, orang yang bertempur, orang yang berjuang ni, kita sebut tuan-tuan, imman an-nusrah awis syahadah. Sama ada tuan-tuan mendapat kemenangan, mana tuan-tuan dia akan pulang, atau syahadah, ataupun syahid. Jadi tuan-tuan, Nabi sebut, wa in qadattuhu, jika sekiranya Allah takdirkan si fulan itu dia bertempur di medan jihad fisabilillah dengan niat hanya kerana Allah, mencari keredaan Allah, tiba-tiba Allah takdirkan dia gugur sebagai syahid. Dia mati dalam peperangan tersebut, mati dalam perjuangan. Maka bila hamba Allah itu mati, maka Allah Subhanahu wa ta'ala dhamantu, maka kita ambil dalam awal tadi, Allah memberikan jaminan bahawa si fulan itu, hamba Allah itu akan mendapat 3 kelebihan yang besar. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an aghfira lahu, iaitulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya. Tuan-tuan sekalian, maaf sekalian, bila disebut tentang Allah mengampuni dosa-dosanya, sesungguhnya ini merupakan perkara yang amat penting. Kadang-kadang tuan-tuan mungkin kita tak rasa, sebab kita tak betul-betul menjiwai bagaimanakah keadaannya apabila dosa kita tidak diampuni oleh Allah. Maknanya tuan-tuan, bila disebut dosa-dosa diampuni oleh Allah, bayangkan bagaimana keadaan manusia itu bila mana dia tidak diampuni dosa-dosanya. Bahkan tuan-tuan, lebih hebat lagi, kesan yang cukup besar. Sehingga kan kalau kita boleh rujuk dalam kitab Penawar Bagi Hati tadi, dalam hadis yang awal Nabi cerita tentang man atadru manil muflis, siapakah orang yang muflis. Hadis ni mungkin kita biasa dengar. Bagaimana Nabi tanya satu hari pada sahabat, wahai sahabat-sahabatku, adakah kamu ketahui siapakah orang yang muflis, orang yang bankrupt. Jadi tuan-tuan, biasanya sahabat, hebatnya adab dan akhlak sahabat, apa dua soalan yang diajukan kepada mereka, maka biasanya mereka akan menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Mana Nabi tanya soalan apa, senang ke, susah ke, payah ke, boleh jawab ke, tak boleh jawab ke, tetap sahabat dia akan jawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Jadi ini di antara adab dan akhlak sahabat. Cuma kita jangan pakai dalam peperiksaan pula lah. Kadang-kadang kita duk ajar anak kita, mat, kamu jangan risau sangat periksa ni, buat mudah-mudah je. Soalan apa cikgu tanya, kamu jawab je, Allah dan Rasul lebih mengetahui.
Jadi tuan-tuan bila dapat kertas tu kat cikgu, pening pada cikgu. Nak kata salah betul juga, nak kata betul tak ada juga dalam skema pemahaman. Jadi tuan-tuan, itu bukan kaedah dia. Kita kena faham. Bahkan lecturer saya pernah sebut, sebab tuan-tuan ramai sangat orang buat, maka dia sebut, dia kata, tuan-tuan, kata pelajar-pelajar sekalian, boleh nak buat macam tu, cuma jawablah dulu. Mana tak jawab dulu, last sekali boleh lah, wallahu a'lam ke, wallahu rasuluhu a'lam, kata pulang. Tapi jawablah dulu. Jangan itu saja jawapannya. Kalau itu saja jawapannya, kamu tak payah kelas pun tak apa, tunggu exam dia. Jadi tuan-tuan, maksudnya apa? Ini soal adab dan akhlak. Tetapi tuan-tuan, entah macam mana, soalan yang Nabi tanya ini, sahabat terus menjawab. Al-muflisu man la dirham lahu wa la mata'. Rasulullah, orang yang muflis ialah orang yang tak ada dirham dan juga harta, kita kata keseronokan. Memang tuan-tuan, apa yang dijawab oleh sahabat ni betul. Macam kalau saya tanya tuan-tuan, tuan-tuan sekalian, siapakah orang yang muflis? Betul nak jawab? Nak jawab mudah, senang je. Ustaz, sila rujuk pada Bank Negara lah. Di bawah tu ada Jabatan Insolvensi Malaysia. Ustaz boleh rujuk, Ustaz boleh tahulah. Bukan kata siapakah dia, berapa, macam-macam ada semua. Macam baru-baru ni tuan-tuan dikeluarkan statistik muka depan berita harian, baru tak baru juga lah, mungkin dah setahun kot. Saya ingat lagi tuan-tuan, dia keluarkan statistik. Maknanya tuan-tuan, jumlah rakyat Malaysia yang telah pun diisytiharkan muflis bermula tahun 2003 sehingga 2013. Kalau tempoh 10 tahun tu, jumlahnya berapa? 153,000